Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Kumanan. Bertemu kembali kita dalam program YouTube saya is with Cikgu Ku. Kali ini kita akan lihat UPSR Bahasa Melayu Kertas 2 bahagian A, iaitu bina ayat. Soalan di bahagian A di kertas 2. Okey, di mana pelajar-pelajar dikehendaki uh, menulis 5 ayat yang gramatis untuk mendapatkan markah penuh ataupun markah maksimum. Okey, untuk bahagian ini murid-murid akan diberikan satu bahan grafik berbentuk gambar dan murid-murid dikehendaki membina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Untuk skor markah cemerlang ataupun markah maksima, murid-murid harus membina ayat yang gramatis, iaitu ayat yang mempunyai uraian, ayat yang lengkap, padat dan tidak ada kesalahan struktur ayat, tata bahasa maupun tanda bacaan. Sebagai contoh, hari ini kita akan lihat sama-sama satu contoh soalan yang cikgu nak berikan, dan kita akan lihat bagaimana cara menjawab soalan tersebut. Okey. Baik. Kita lihat soalan ini. Ini adalah salah satu contoh soalan bahagian A. Murid-murid dikehendaki membina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberikan ataupun bahan grafik yang diberikan. Baiklah. Pertama sekali, murid-murid harus mengkaji soalan yang diberikan. Okey, sebaik saja mendapat soalan, pelajar harus mencari seberapa banyak aktiviti yang terdapat di dalam gambar. Kerana aktiviti inilah yang akan membantu murid-murid untuk membina ayat kemudian. Okey, sebagai contoh di gambar ini, cikgu sudah pun bulatkan beberapa aktiviti yang kita dapat lihat dalam gambar ini. Okey, kita lihat di sini Balai Raya Taman Damai. Jadi gambar ini adalah merupakan suatu suasana di Balai Raya Taman Damai, di mana beberapa orang sedang melakukan aktiviti, nampak gaya aktiviti kebersihan, gotong royong, okey, dan sebagainya. Okey, baiklah. So kita dapat lihat di sini dua orang ini melakukan aktiviti yang sama. Dua orang ini melakukan aktiviti yang sama. Mereka sedang mencacakkan. Okey, mencacak. Okey, jadi kita dapat di sini, kita tulis di sini ya. Mencacakkan. Mencacakkan. Okey, mencacakkan papan tanda. Okey. Di sini kita nampak ada seorang sedang membuang sampah di dalam tong sampah. Jadi membuang. Di sini kita dapat membuang. Membuang sampah. Okey. Ini mencacakkan papan tanda. Papan tanda. Okey, papan tanda. Kita dapat lihat di sini dua orang sedang melakukan aktiviti yang sama, iaitu menyapu. Okey, mereka sedang menyapu. Baik, dan di sini kita dapat lihat dua orang melakukan aktiviti yang sama, iaitu mengecat. Okey, mengecat. Okey, mengecat. Di sini kita nampak seorang sedang menebas. Dan di sini kita nampak ada seorang membersihkan longkang. Okey, membersihkan longkang. Membersihkan longkang. Okey. Jadi, di sini kita telah mendapat 6 aktiviti dalam gambar ini. Pelajar harus membina 5 ayat berdasarkan gambar. Kita ada 6 aktiviti di sini, bermakna murid-murid boleh membina 5 ayat yang mana yang murid rasa boleh buat. Yang terbaik. Okey? Jadi kita dapat 6 aktiviti, daripada 6 ini kita akan
bina 5 ayat. Baik. Untuk hari ini, cikgu akan menunjukkan satu teknik penulisan, satu teknik penulisan membina 5 ayat ini. Okey. Teknik ini cikgu namakan sebagai formula salam. Formula salam. Jadi kalau murid-murid boleh hafal formula ini akan memudahkan murid-murid membina 5 ayat. Ini adalah salah satu teknik. Sebenarnya terdapat beberapa teknik yang berlainan untuk kita menguasai bahagian A ini, untuk menjawab bahagian A ini. Formula salam ini adalah merupakan salah satu formula yang cikgu guna. So hari ini dalam video klip ini kita akan lihat bagaimana kita dapat membina ayat yang gramatis, ayat yang cantik berdasarkan kepada formula salam ini. Okey. Saya rasa formula salam ini adalah satu formula yang cukup mudah dan senang untuk dijawab dalam peperiksaan. Okey. Di mana S ni, nampak S ni? S ni kita nak tahu siapa. Siapa yang ada di dalam gambar. Contohnya gambar tadi kita lihat. Selepas kita dah mengetahui aktiviti yang mereka lakukan, kita cari siapakah mereka. Jadi siapa di sini ada dua cara. Satu, sama ada kita memberi nama kepada mereka, kita menamakan mereka, watak-watak yang ada dalam cerita ini, dalam gambar ini. Dan yang keduanya, kita juga boleh meletakkan nama panggilan. Okey, nama panggilan. Antara dua inilah. Okey, jadi siapa? Okey, maknanya watak yang ada dalam cerita. Siapa ni merujuk kepada watak yang ada dalam cerita. Okey. Yang kedua, A membawa maksud aktiviti. Maksudnya aktiviti yang dilakukan oleh watak-watak yang ada dalam gambar ini. Aktiviti tadi sebentar tadi mencacapkan papan tanda, membuang sampah, membersihkan longkang, menebas, mengecat, menyapu. Okey. Itu adalah aktiviti. Yang ketiga ialah lokasi. Lokasi bermaksud ke situasi ini berlaku di mana? Di mana? Berlaku di mana? Berlaku di mana? Okey? Yang ini aktiviti apa? Apa yang mereka sedang lakukan? Okey? Right? Aktiviti itu berlaku di mana? Di halaman Balai Raya Taman Damai. Kalau merujuk kepada gambar ini, aktiviti ini berlaku di halaman Balai Raya Taman Damai. Yang keempat, alatan. Alatan maksudnya, setiap orang, kalau kita rujuk balik kepada gambar ini, setiap orang menggunakan alat untuk melakukan aktiviti yang mereka sedang lakukan. Contohnya mereka ini sedang menggunakan papan tanda. Ini sampah, penyapu, okey, alat mengecat, okey, sabit, okey, cangkul. Jadi itu adalah merupakan alatan. Okey. Dan M ni mewakili mengapa. Mengapa. Mengapa mereka melakukan aktiviti tersebut. Jadi formula salam ni ada 5. Satu, siapa. A, S tu siapa. A tu aktiviti. L tu lokasi. A tu alatan. M tu mengapa. Jadi selalunya dalam peperiksaan kebanyakan murid mereka berjaya menjawab dua ini, iaitu S dengan A, iaitu siapa dan aktiviti yang dilakukan oleh watak dalam cerita, dalam gambar tersebut. Selalunya S dengan A, dua ini mereka dapat buat dengan baik. Okey. Jadi sekarang ini murid-murid kita akan buat S, A sama ada L ataupun A ataupun M. Kita boleh berhenti SA, boleh berhenti di sini, itu merupakan ayat yang mudah. Kita boleh berhenti SAL, kita boleh berhenti SALA, kita boleh berhenti di SALAM. Kita akan lihat contoh-contoh ayat dan kita akan lihat ayat mana yang terbaik.
sebentar lagi. Okey? Baik. Sekarang kita cuba lihat contoh. Okey. Cikgu tunjukkan satu contoh ya. Okey, berdasarkan gambar yang diberi ya, gambar yang diberi. Okey. Kita cuba ambil satu ya. Kita ambil watak ini ya. Terdapat dua orang melakukan aktiviti yang sama, iaitu menyapu. Okey. Jadi sekarang kita cuba bina ayat berdasarkan gambar tadi ya. Okey, right. Okey. Jadi ayat yang cikgu nak bina sekarang, ayat yang pertama ini. Ayat yang pertama. Okey. Ada dua orang kita namakan watak Meilan. Okey, satu Meilan dan Siti menyapu sampah. Menyapu sampah. Okey, kita letak titik dah. Meilan dan Siti menyapu sampah. Jadi di sini Meilan dan Siti adalah S, siapa? Menyapu sampah ialah A, aktiviti. Okey. Jadi dalam ayat ini, kalau kita lihat ayat ini, pelajar itu berjaya buat ayat SA. Setakat itu saja. Jadi ini adalah merupakan ayat yang mudah, ayat yang simple. Ayat yang simple. Ayat ini mudah. Okey, untuk membina ayat yang lebih baik, kita boleh gunakan kaedah ini ya. Sekarang cikgu bina ayat yang kedua. Okey. Meilan dan Siti. Okey. Meilan dan Siti menyapu sampah di halaman balai raya apa? Balai raya Taman Damai. Taman Damai. Titik. Nampak? Sekarang Meilan dan Siti merupakan siapa? Menyapu aktiviti halaman Balai Raya Taman Damai adalah lokasi. Jadi sudah 3 aspek daripada formula salam digunakan setakat ini ya. Okey? Okey, right. Ayat yang ketiga. Kita cuba lihat ya. Meilan dan Siti menyapu sampah di halaman Balai Raya Taman Damai menggunakan penyapu. Nampak ayat dia. Meilan dan Siti siapa? Menyapu sampah aktiviti halaman Balai Raya Taman Damai lokasi menggunakan penyapu alatan. Nampak? Okey. Ayat yang keempat. Meilan dan Siti menyapu sampah okey, di halaman Balai Raya Taman Damai menggunakan penyapu untuk menjaga
kebersihan. Untuk menjaga kebersihan. Okey. Melan dan Siti ialah siapa? Menyapu sampah, aktiviti, halaman Balaraya Taman Damai, lokasi, menggunakan penyapu alatan untuk menjaga kesihatan. Mengapa? Okey. Untuk menjaga itu adalah mengapa. Pelajar-pelajar nampak dari sini. Okey. Kita dapat membina 4 ayat yang berbeza dengan menggunakan formula salam tadi. Okey. Ayat mudah, ayat ini lebih baik, ayat ini lebih baik dan ayat yang ketiga ini adalah terbaik. Jadi pelajar harus membina ayat seperti ini untuk skor markah yang maksimum. Untuk skor markah yang maksimum. Okey. Baiklah murid-murid. Murid-murid perlu ingat untuk mendapat markah maksimum dalam bahagian A ini, ayat tersebut mestilah gramatis dan merupakan ayat yang kompleks serta seperti contoh yang cikgu tunjukkan tadi yang keempat. Okey? Baik. Murid tidak akan mendapat markah yang maksimum sekiranya melakukan kesalahan-kesalahan yang berikut. Jadi cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid beberapa kesalahan yang lazimnya dilakukan oleh murid-murid dalam peperiksaan. Kalau boleh elakkan daripada melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Yang pertama, kesalahan yang pertama, pengulangan kata. Pengulangan kata. Okey, pengulangan kata yang cikgu maksudkan di sini ialah perkataan sedang. Perkataan sedang. Ramai pelajar menggunakan perkataan sedang dalam membina ayat. Okey, contohnya, cikgu rujuk balik kepada gambar ini ya. Okey. Siti dan Melan sedang menyapu sampah. Ali sedang membuang sampah. Abu dan Atan sedang mengecat dinding. Nampak dari sini penggunaan sedang. Jadi, murid-murid dinasihatkan paling maksimal perkataan sedang yang boleh digunakan dan digalakkan ialah hanya 2. Jangan tulis lebih daripada 2. Kalau ulangan lebih daripada 2, ini akan menyebabkan markah akan dipotong. Okey, jadi maksimum boleh tulis 2. Okey, begitu juga dengan satu lagi perkataan ulangan, iaitu seorang. Seorang. Contoh, ramai pelajar suka menggunakan perkataan ini. Seorang sedang membuang sampah. Seorang sedang membersihkan longkang. Seorang sedang menebas. Nampak? Jadi seorang. Pelajar hanya boleh menulis sekurang-kurangnya 2 kali. Tidak lebih daripada 2 kali. Elakkan daripada menulis lebih daripada 2 kali. Kalau tidak, markah akan dipotong. Baik. Satu lagi peringatan kepada murid-murid. Okay, murid-murid boleh menamakan watak-watak yang ada dalam cerita. Boleh menamakan watak-watak yang ada dalam cerita ataupun menggunakan kata panggilan. Kata panggilan, contohnya datuk, nenek, abang, mak, ayah, adik dan sebagainya. Okey? Murid-murid kebanyakan ramai yang melakukan kesalahan tanda bacaan. Ramai pelajar yang tidak meletakkan tanda nokta di akhir ayat. Mereka berjaya mampu menulis ayat yang baik
tetapi di penghujung ayat tidak diletakkan tanda nokta. Dan ini juga akan menyebabkan anda kehilangan markah. Kena letak tanda nokta. Satu lagi clue yang cikgu ingin nasihatkan pelajar-pelajar ialah tidak dibenarkan tulis dalam bentuk cerita. Murid-murid harus faham, ini bukannya cerita. Ini cuma merupakan bahagian membina ayat. Okey, jadi murid-murid tidak digalakkan menulis dalam bentuk cerita. Ini bermakna murid-murid tidak digalakkan untuk menulis dengan menggunakan kata-kata seperti pada suatu hari, selepas itu, kemudian dan sebagainya. Cuba elakkan daripada menggunakan kata-kata seperti ini. Okey, cikgu cuba beri satu contoh di sini ya, berdasarkan kepada gambar ini ya. Okey, Abu dan Atan sedang mengecat dinding untuk menceriakan halaman Balai Raya Taman Damai. Ayat yang kedua, okey, manakala di sini ya, okey, Samad dan kita letakkan satu nama, Razak pula mencacakkan papan tanda Balai Raya di halaman. So, dalam ayat yang cikgu bina, di antara ayat yang pertama dengan ayat kedua cikgu telah menyatakan tadi, manakala Samad dan Razak pula. Jadi perkataan manakala dan pula itu sudah menyambung cerita, menyambung daripada ayat yang pertama tadi. Ini patut dielak. Kita bukannya menulis cerita, ini adalah bahagian membina ayat. Kalau boleh, elak daripada melakukan kesalahan seperti ini. Okey, saya rasa murid-murid faham bagaimana cara yang mudah untuk membina ayat dengan menggunakan formula salam. Okey, begitu mudah. Okey, S tu mewakili siapa, A mewakili aktiviti, L mewakili lokasi, A mewakili alatan, M mewakili mengapa. Jadi ketika kita membina ayat, kita juga boleh berhenti di antara dua ini, SA, tetapi itu adalah merupakan ayat yang mudah, tidak akan membawa kepada markah yang maksimal. Kita boleh berhenti dekat L, siapa aktiviti dan lokasi, ataupun kita boleh berhenti siapa aktiviti, lokasi, alatan, ataupun kita boleh berhenti siapa aktiviti, lokasi, alatan dan mengapa. Kalau kelima-lima ini digunakan, itu adalah merupakan ayat yang lengkap, ayat yang padat dan boleh membawa kepada markah maksimum. Okey, semoga murid-murid faham apa yang cikgu cuba jelaskan di sini dan cikgu berharap murid-murid dapat menggunakan formula salam ini untuk membina ayat dalam latihan-latihan yang akan diberi oleh guru anda di dalam kelas. Okey, sebagai latihan untuk murid-murid, cuba berikan soalan ini. Cuba lihat soalan ini. Okey. Dan kalau boleh cuba untuk menjawab. Cuba untuk menjawab atau membina ayat dan jawapan adik itu bolehlah dihantar melalui nombor telefon WhatsApp cikgu dalam di sini yang tertera di video ni untuk cikgu menyemak. Okey, ini sebagai latihan. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti kelas dengan baik. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya. Salam maju jaya. Terima kasih.